Bayangkan sebuah kota yang tidak pernah berjaya, ditakluk selama lebih dari 1000 tahun. Kota yang dikelilingi oleh tembok-tembok yang kukuh dan dilindungi oleh laut di tiga sisi. Namun pada tahun 1493, seorang pemuda berusia 21 tahun berjaya menakluk kota ini dan mengubah sejarah dunia. Inilah kisah Sultan Muhammad Al-Fatih dan penaklukan kota Konstantinopel. Hey guys, pernah tak korang terfikir apa rahsia di sebalik bangunan-bangunan bersejarah yang terkenal di dunia? Dari Piramid Giza hingga Taj Mahal, setiap satu ada cerita unik yang pasti buat korang teruja. Jom kita bongkar fakta-fakta menarik ni. Pertama sekali, kita ada Piramid Giza di Mesir. Dibina sekitar 2000 nama Saksut SM. Sebagai makam untuk Firaun Khufu, piramid ini adalah struktur buatan manusia tertinggi di dunia selama lebih 3.800 tahun. Yang menariknya, piramid ini mempunyai saluran udara yang menghubungkan bilik raja keluar yang dipercayai digunakan untuk tujuan ritualistik, bukan untuk pengudaraan seperti yang difikirkan sebelum ini. Piramid Giza, khususnya piramid besar Khufu, adalah salah satu struktur paling ikonik di dunia. Dibina sekitar tahun 2080 hingga 2060 SM, piramid ini adalah makam untuk Firaun Khufu. Apa yang menarik, piramid ini dibina dengan lebih daripada 2 juta blok batu. Setiap satu seberat kira-kira 2.5 tan. Bayangkan betapa hebatnya teknologi dan tenaga kerja yang diperlukan pada zaman itu. Satu lagi fakta menarik adalah teknik pembinaan yang digunakan. Blok-blok batu ini dipotong dengan begitu tepat sehingga tidak memerlukan mortar untuk menyambungkannya. Teknik ini dikenali sebagai ashlar dan masih menjadi misteri bagaimana mereka dapat mencapai ketepatan sebegitu tanpa teknologi moden. Selain itu, piramid Giza juga mempunyai saluran udara yang menghubungkan bilik raja keluar. Saluran ini dipercayai digunakan untuk tujuan ritualistik, bukan untuk pengudaraan, seperti yang difikirkan sebelum ini. Piramid ini juga pernah menjadi struktur tertinggi buatan manusia selama lebih 3.800 tahun, sehingga pembinaan Katedral Lincoln pada tahun 1311 M. Dan yang paling best, piramid ini asalnya dilitupi dengan batu kapur putih yang licin, menjadikannya bersinar di bawah sinar matahari. Malangnya, kebanyakan batu kapur ini telah hilang akibat gempa bumi dan digunakan semula untuk bangunan lain. Seterusnya kita ada Parthenon di Greece. Dibina pada abad ke-5 SM sebagai kuil untuk Dewi Athena, bangunan ini pernah berfungsi sebagai gereja Kristian dan masjid Ottoman. Pada tahun 1687, semasa pengepungan oleh tentera Venetian, Parthenon digunakan sebagai gudang serbuk, letupan oleh tentera Ottoman dan terkena peluru mortar, menyebabkan letupan besar yang merosakkan bangunan ini. Jangan lupa Colosseum di Rom, yang siap dibina pada tahun 80 M. Ia adalah amfiteater terbesar di Rom Purba yang menampung sehingga 80,000 penonton untuk menyaksikan perlawanan gladiator, pemburuan haiwan, dan juga pertempuran laut tiruan. Colosseum juga mempunyai sistem terowong dan dot sangkar bawah tanah yang rumit untuk menaikkan haiwan dan pemandangan ke arena secara dramatik. Kemudian kita ada Hagia Sophia di Istanbul. Dibina pada tahun 537 M sebagai katedral Byzantine, bangunan ini telah berfungsi sebagai gereja, masjid, museum, dan kini masjid semula. Kubah besar setinggi 180 kaki, ini adalah keajaiban seni bina pada zamannya, dan legenda mengatakan bahawa Sultan Ottoman Mehmed II begitu terpesona dengan bangunan ini sehingga dia menumbuk seorang askar yang mula merosakkan mozaiknya. Bayangkan sebuah kota yang tidak pernah berjaya, ditakluk selama lebih dari 1000 tahun. Kota yang dikelilingi oleh tembok-tembok yang kukuh dan dilindungi oleh laut di tiga sisi. Namun pada tahun 1493, seorang pemuda berusia 21 tahun berjaya menakluk kota ini dan mengubah sejarah dunia. Inilah kisah Sultan Muhammad Al-Fatih dan penaklukan kota Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih, atau lebih dikenali sebagai Mehmed II, adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Dilahirkan pada 30 Mac 1432, beliau dibesarkan dengan pendidikan yang ketat dalam bidang agama, sains, dan seni peperangan. Sejak kecil,
Beliau telah menunjukkan minat yang mendalam untuk menakluk Konstantinopel. Sebuah kota yang dianggap mustahil untuk ditakluk, Sultan Muhammad Al-Fatih menggunakan pelbagai strategi yang inovatif. Beliau membina benteng, Rumeli Hisar di tebing Bosporus, untuk mengawal laluan laut dan menghalang bantuan dari Eropah. Selain itu, beliau juga mengumpulkan tentera yang besar dan membina meriam yang mampu meruntuhkan tembok kota. Pada 10 April 1453, tentera Uthmaniyah mula mengepung Konstantinopel. Serangan demi serangan dilancarkan, namun tembok kota tetap kukuh. Akhirnya pada 29 Mei 1453, selepas 53 hari pengepungan, tentera Uthmaniyah berjaya menembusi tembok kota melalui pintu kerajaan Kirkoporta. Sultan Muhammad Al-Fatih memasuki kota dengan penuh kemenangan dan mengisytiharkan Konstantinopel sebagai ibu kota baru Empayar Uthmaniyah. Salah satu tindakan pertama Sultan Muhammad Al-Fatih selepas menakluk Konstantinopel adalah menukarkan Hagia Sophia, sebuah gereja besar yang dibina pada abad ke-6, menjadi sebuah masjid. Beliau memerintahkan agar loceng, altar dan ikonografi Kristian di dalamnya dihapuskan atau ditutup dengan plaster. Hagia Sophia kemudian menjadi masjid utama Istanbul sehingga pembinaan Masjid Sultan Ahmed pada tahun 1616. Penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih bukan sahaja mengubah peta politik dunia, tetapi juga meninggalkan kesan yang mendalam dalam sejarah Islam dan dunia. Kisah keberanian dan kebijaksanaan beliau terus dikenang hingga ke hari ini. Akhir sekali, Taj Mahal di India dibina pada tahun 1931 oleh Maharaja Mughal Shah Jahan sebagai makam untuk isteri tercintanya Mumtaz Mahal. Bangunan marmar putih ini mengambil masa lebih 20 tahun dan 20,000 pekerja untuk disiapkan. Semasa Perang Dunia II, seluruh monumen ini disamarkan dengan perancah untuk melindunginya daripada serangan udara oleh Jepun. Kalau korang rasa fakta-fakta ni menarik, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ni untuk lebih banyak lagi konten menarik. Tinggalkan komen di bawah kalau korang ada soalan atau topik lain yang korang nak tahu. Sampai jumpa di video seterusnya.